Assalamualaikum dan salam syok kusang bersama saya Fatin Syaira Rosti. Tumpuan berita Pertubuhan Kebajikan dan Amal Jariah Komuniti Kuching, Amal Kuching, telah menjalinkan kerjasama dengan setiap pertubuhan kebajikan lain di seluruh Sarawak. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, pertubuhan kebajikan ini menyediakan perkhidmatan pengangkutan jenazah secara percuma. Selain daripada mengusahakan memberi perkhidmatan percuma untuk pengurusan jenazah, pengangkutan dari segi konteks van jenazah untuk membawa jenazah sama ada yang datang daripada Semenanjung balik ke Kuching dan dihantar ke destinasi-destinasi mereka, di mana mereka ada jalinan di setiap negeri Sarawak. Daripada satu destinasi mereka akan pindahkan ke satu destinasi. Jadi tidaklah mereka terpaksa pergi. Kalau terpaksa ke Miri, local stretch ke Miri, tapi mereka akan pass on kepada ahli-ahli gabungan. Itu pertama. Yang kedua, juga mereka sekarang ni dah ada khidmat ambulans juga percuma untuk menguruskan mereka-mereka yang terlantar, tapi terpaksa membuat perkhidmatan, terpaksa membuat check up lah, sama ada di hospital dan sebagainya. Jadi orang ramai boleh menggunakan perkhidmatan mereka. Cuma saya mohon, sebab perkhidmatan mereka ini secara percuma, bergantung dengan sumbangan daripada orang ramai. Jadi untuk orang ramai membantu lah, memberi sumbangan kepada mereka dan sebagainya. Mereka masih memerlukan tambahan van jenazah dan juga operasi, kos operasi bulanan, termasuklah maintenance dan juga upahan. Ada juga lah, walaupun secara sukarela mereka juga terpaksa membayar allowance kepada petugas-petugas dan sebagainya. Itulah usaha yang mereka lakukan dan saya mengucapkan sahabat sertanya dan mengharapkan sokongan daripada orang ramai akan usaha mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis pelancaran ambulans Amal Kuching di Masjid Nurul Khair, Kampung Semeriang Batu, Kuching pada Ahad. Difahamkan pertubuhan kebajikan itu telah mendapat sebuah van hasil sumbangan orang ramai. Dalam pada itu, Amal Kuching kini mempunyai sejumlah 6 buah van yang digunakan untuk perkhidmatan mereka. Laporan seterusnya. Pihak Berkuasa Kemajuan Perkebun Kecil Perusahaan Getah Risda Sarawak diseru agar mencari anak desa tempatan yang mempunyai minat, keterampilan dan bertekad untuk berjaya khasnya dalam bidang keusahawanan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, golongan tersebut boleh diberikan bantuan permulaan dalam bentuk dana dan bimbingan untuk membantu mereka mencapai kejayaan pada masa depan. Jelasnya kejayaan mereka akan dapat membantu masyarakat sekitar dengan peluang pekerjaan serta peningkatan ekonomi setempat. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke Pejabat Risda Sarawak, Kota Samarahan pada Sabtu. Datuk Rubiah yang juga ahli Parlimen Kota Samarahan berkata, usahawan-usahawan Risda telah berjaya mendapatkan dana awal untuk membentuk perniagaan. Ujarnya melalui bimbingan berterusan daripada Risda, mereka juga memenangi BIS Challenge dan mendapat anugerah dana tambahan sebanyak RM70,000. Tambah beliau, kejayaan ini merupakan satu kejayaan bersama Risda dan kementeriannya dalam usaha melahirkan usahawan berjaya dalam kalangan anak desa Sarawak. Sementara itu, Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA akan memaju pembangunan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Keduk. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben memberitahu dengan adanya GKCDA yang meliputi kawasan Serian, program pembangunan di kawasan Dun Keduk akan dilaksanakan secara menyeluruh. Jelasnya peruntukan dana yang besar daripada GKCDA akan membantu dalam mengusahakan tanah dengan aktiviti agro pelancongan bagi merealisasikan hasrat kerajaan agar pendapatan penduduk dapat dipertingkatkan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Mesra Christmas 2022 dan Tahun Baru 2023 Kedup di Dewan Serbaguna Rancan Serian pada Sabtu. Martin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedut berkata peranan yang dimainkan oleh ketua masyarakat, ketua kaum dan tuai rumah adalah sangat penting dalam mendepani pelbagai isu di peringkat akar umbi. Katanya lagi ini termasuk merancang pembangunan di kawasan tempatan dan kampung masing-masing, terutamanya dalam tempoh sukar selepas pandemik COVID-19 yang berlaku pada 2 tahun yang lepas.
Di Simunjan pula, Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapii serta Adun Simunjan, Ola Dris telah menyaksikan penyerahan tapak projek untuk pembinaan pintu air di Kampung Tanjung Pisang pada Sabtu. Simbolik penyerahan projek di bawah peruntukan Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Samarahan ISDA dengan kos sebanyak RM4 juta itu telah melibatkan Wakil Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Samarahan dan pihak kontraktor syarikat Teamwell Construction. Terdahulu, Rodia dan Ola telah diberi taklimat daripada pihak DID bahagian Samarahan mengenai projek tersebut. Difahamkan projek ini bakal memberi manfaat kepada penduduk Kampung Tanjung Pisang serta Kampung Tanjung Harapan setelah siap sepenuhnya pada masa depan. Sementara itu, Persatuan Buddha Ortodoks Sarike menerima geran projek kecil luar bandar MRP. Ahli Parlimen Sarike merangkap adun report Datuk Seri Huang Tiong Si berjumlah RM15,000. Majlis penyerahan sumbangan tersebut disempurnakan sendiri oleh Datuk Seri Huang yang juga Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim di Persatuan Buddha Ortodoks Sarike pada Sabtu. Beliau dalam ucapan ringkasnya berkata akan berusaha membangunkan rumah ibadat pada 5 tahun akan datang melalui projek transformasi luar bandar RTP dan unit hal ehwal agama-agama lain Unit 4. Dalam pada itu, Datuk Seri Huang turut menyatakan hasratnya untuk terus memberi sumbangan dan projek terhadap rumah ibadat di Sarike. Menurutnya, soal agama dan keselesaan penganut agama ketika beribadah adalah menjadi keutamaannya dan sentiasa dititik beratkan. Selanjutnya, kerjasama padu antara Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA dan Kerajaan Sarawak diperlukan untuk mempercepatkan proses penyukatan tanah hak adat Bumiputera NCR bagi kawasan Bidayuh. Adun Opah Billy Sujang berkata beliau mengambil maklum tentang kemampuan Jabatan Tanah dan Survey untuk melaksanakan penyukatan tanah adat di seluruh Sarawak. Oleh itu, katanya kerjasama dengan DBNA amatlah diperlukan bagi memastikan usaha itu dapat dijalankan dalam tempoh masa yang lebih singkat. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam DBNA cawangan Lundu di Dewan DBNA Lundu pada Sabtu. Terdahulu, Presiden DBNA Datuk Iqbal Honjoik berkata proses dokumentasi tanah adat perlu diberi keutamaan pada tahun 2023 di samping memastikan keutamaan aspek pendidikan dan pemeliharaan adat bersam. Datuk Ik yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Greater Kuching Coordinator Development Agency GKCDA berkata penubuhan agensi baru seperti GKCDA adalah untuk memastikan bahagian Kuching khususnya kawasan Bidayuh di sini dapat dibangunkan. Tambahnya, melalui inisiatif GKCDA dan kerjasama dengan wakil rakyat tempatan, khususnya kawasan Dun Opah, pembangunan yang diperlukan diharap dapat dilaksanakan agar Dun Opah menjadi lebih maju dan dapat bergerak seiring dengan kawasan lain. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.